Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Kembali lagi anda ke saluran YouTube Hafiz Latif dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis. Hari ini kita nak bersembang tentang buku tentang buku. Kerana selalunya kita akan membicarakan tentang mungkin kita akan bercerita tentang buku yang kita baca. Ada yang mungkin anda suka baca buku fiksyen, anda suka baca buku non-fiksyen. Tetapi sebenarnya adalah tentang buku-buku yang kita baca tentang cerita orang lain misalnya. Tetapi kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua dalam episod Sembang Pis yang seterusnya di saluran YouTube ini, yang mana saya nak menceritakan kepada anda, taklah terlalu menceritakan, tetapi saya nak berkongsi sebenarnya dengan anda semua tentang buku yang menceritakan tentang buku. Dan ini adalah buku-buku yang ada dalam koleksi peribadi saya. Saya takkan cerita detail secara terperinci tentang buku-buku ini. Cuma saya nak berkongsi dengan anda semua pada hari ini buku-buku yang saya ada yang kebanyakannya memberi inspirasi, kebanyakannya mencetuskan bibit-bibit kecintaan saya terhadap dunia perbukuan sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat menarik untuk saya kongsikan, dan saya fikir ini akan menjadi satu ruang perbincangan yang lebih panjang, insyaAllah. Jadi jika ada antara buku-buku yang saya tunjukkan ini nanti mungkin menarik minat anda sendiri, boleh tinggalkan di ruang komen, tak ada masalah. Dan saya juga akan senaraikan buku-buku yang saya ada ini di ruang deskripsi video ini nanti, supaya kita boleh dapat sama-sama lihat semulalah senarainya. Baik, okey. Jadi anda semua sudah bersedia? Jom kita tengok buku tentang buku. Okey, jadi kita nak bercerita tentang buku tentang buku. Buku yang menceritakan tentang buku. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, saya nak kongsikan dengan anda semua buku-buku yang saya ada yang berkaitan dengan buku. Jadi marilah kita sama-sama lihat apa yang ada dalam koleksi saya, insyaAllah. Kita sama-sama telusuri. Buku pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, anda semua yang sedang menonton video ini, adalah buku yang agak memberi kesan kepada saya juga, iaitu Ada Apa Dengan Buku. Boleh nampak okey, Ada Apa Dengan Buku. Maafkan sikit ada pantulan cahaya di sini, di sana sini ni, biasalah kita ada lighting. Jadi Ada Apa Dengan Buku yang ditulis oleh Shahrum T.M. Sulaiman dan juga Suryati Syamsuddin. Ini adalah antara buku yang saya sangat suka rujuk, dan saya sangat suka untuk membacanya kembali, kerana dia menceritakan, ialah nama pun Ada Apa Dengan Buku kan. Jadi ini antara bukunya. Saya teruskan dengan buku yang saya ada lagi, Pesona Buku. Pesona Buku yang juga ditulis oleh Shahrum T.M. Sulaiman. Ini adalah Pesona Buku, menceritakan juga tentang buku. Sebab hari ini temanya adalah buku tentang buku kan. Jadi saya tak lepas daripada Shahrum T.M. Sulaiman ni, sebab dia ada banyak buku yang memang tentang buku. Jadi tadi dah 2 buku kan. Ini buku ketiga. Buku ketiga yang ditulis oleh beliau juga, Passion for Books. Okey, Passion for Books. Jadi ini juga adalah, maafkan saya berkilau sikit kat situ. Okey, jadi Passion for Books. Jadi ini pun ada buku yang ditulis oleh Shahrum T.M. Sulaiman ini, yang menceritakan tentang buku. Seterusnya, okey, bercakap tentang dunia perbukuan, ada satu ikon yang saya kira banyak saya belajar daripada beliau juga sepanjang saya berada dalam industri perbukuan ni. Dan catatan-catatan yang beliau tulis, sama ada di media sosial beliau ataupun sepanjang kami ada berkesempatan ataupun ada peluang untuk ngopi dan sebagainya kan. Jadi saya banyak berkesempatan untuk mendengar juga perkongsian daripada beliau. Dan apabila keluar buku ni, saya tak dapat mengelak untuk terus membeli, kerana saya mahu membaca catatan-catatan beliau. Dan ini adalah bukunya, iaitu Anekdot Seorang Pencerita, yang ditulis oleh Tuan Haji Ishak Hamzah, dulu mantan Presiden MAWOPA ataupun Persatuan Penerbit Buku Malaysia. Jadi Tuan Haji Ishak pun banyak memberi panduan kepada saya, berkongsi tip dan sebagainya dalam industri perbukuan ini sendiri. Jadi anda boleh dapatkan juga buku itu kalau ada. Dan seterusnya, disebabkan kita sebagai booktube sebagai booktuber kan, jadi kita kena memahami juga ulasan-ulasan buku yang dalam bentuk teks ni, bukan hanya dalam bentuk video semata-mata. Jadi ada banyak buku yang berkaitan dengan ulasan buku yang saya baca, untuk kita melihat bagaimana pengulas-pengulas buku dalam bentuk teks ini juga mengulas buku-buku yang mereka baca. Jadi ini adalah salah satu rujukan saya, iaitu ulasan buku yang dituliskan oleh ramai penulis sebenarnya.
diterbitkan oleh ITBM dan diselenggara oleh Tuan Anwar Mansur. Jadi ini adalah buku ulasan buku. Okey, kita teruskan kepada buku seterusnya. Baru-baru ni saya berkesempatan ada program Kuala Lumpur Alternative Book Fest. Jadi dalam Kuala Lumpur Alternative Book Fest itu ada satu reruai gerak budaya. Jadi di gerak budaya ni saya jumpa buku ini, Paper and Text. Ini saya secara jujurnya belum habis baca lagi, tapi setakat ini menarik untuk dengar perkongsian, membaca perkongsian tentang penulisnya, iaitu William Tham Wai Liang, yang mana banyak dalam ni yang berkongsi dengan kita tentang sejarah paper dan text, macam mana trials and trade of Malaysian literature itu sendiri. Jadi ini adalah buku yang sangat menarik juga untuk anda dapatkan, paper and text. Seterusnya ada banyak lagi buku yang buku takkan dapat lari daripada pendidikan. Jadi pastinya kita akan sentiasa berusaha untuk mendidik masyarakat kita, mendidik orang ramai tentang dunia perbukuan sendiri misalnya. Jadi salah satu yang saya suka juga baca, satu lagi daripada Shahrum T.M. Sulaiman juga dan juga Abdul Razak Ahmad, iaitu Buku dan Pendidikan, Kaedah Penghayatan Membaca. Macam mana kita menghayati proses pembacaan. Ini ada juga diselitkan dalam Buku dan Pendidikan ini. Baik, seterusnya, tadi saya sebutkan tentang ikon ataupun tokoh dalam dunia perbukuan yang saya kenal setakat ini, tetapi rupa-rupanya memang ada ramai lagi. Saya yakin memang ada ramai lagi tokoh perbukuan yang ada. Jadi saya mengenali sosok-sosok ini dalam tokoh-tokoh perbukuan Malaysia yang ditulis oleh Mat Sidin Ahmad Ishak. Ini juga adalah buku yang turut menampilkan tokoh-tokoh perbukuan di Malaysia, yang mana antaranya adalah Puan Ainun sendiri, ataupun mungkin anda kenal Puan Ainun sebagai pembangun PTS. Jadi ini adalah salah satu buku tentang tokoh-tokoh perbukuan Malaysia. Okey, saya teruskan lagi, sebab dunia perbukuan ini tidak hanya tentang fiksyen dan non-fiksyen, tidak hanya tentang penulisan-penulisan yang fiksyen semata-mata, tetapi dia juga adalah melibatkan dunia perbukuan yang penulisan akademik misalnya. Jadi saya pun nak tahu juga macam mana menulis manuskrip buku akademik ataupun jurnal. Jadi ini adalah buku yang saya rujuk juga, iaitu Panduan Penyediaan Manuskrip Buku dan Jurnal. Ini diterbitkan oleh penerbit UKM, jadi anda boleh dapatkan buku ini. Seterusnya, kita tak boleh lari daripada sejarah. Kita akan banyak belajar daripada sejarah-sejarah juga. Dan untuk itu saya mendapatkan ataupun membaca buku Ahmad Adam ini, yang mana menceritakan sejarah dan bibliografi akhbar dan juga majalah Melayu pada abad ke-19. Nampak? Oh, silap sikit kat situ. Okey. Jadi mengetahui tentang surat khabar, mengetahui tentang majalah-majalah yang ada pada abad ke-19 itu juga sangat menarik untuk kita lihat perkembangannya. Bagaimana ialah kalau dulu mediumnya surat khabar, dan sekarang ni adakah masih lagi orang membaca surat khabar. Itu semua adalah perkembangan yang sangat menarik untuk saya tengok. Dan sebagai penggiat industri perbukuan juga, saya tak dapat lari daripada untuk mengetahui juga tentang industri buku, isu-isu dan cabaran yang harus dihadapi, yang harus diterokai. Jadi ini antara buku yang saya baca juga. Hamidi Muhammad Adnan menuliskan buku Industri Buku di Malaysia, Isu-isu dan Cabaran. Jadi ini antara yang saya baca. Mungkin ada yang masih lagi relevan untuk kita lihat, mungkin ada juga yang sudah pun diselesaikan, dan mungkin lagi cabarannya ataupun isunya masih lagi kita bergulat dengan isu-isu dan juga cabaran semasa itu. Jadi kita harus tengok bagaimana harus kita melihat kesesuaian dengan industri perbukuan terkini. Wan Ali Haji Wan Mamat juga menuliskan tentang pemeliharaan buku dan manuskrip. Sebab kita ni dekat rak buku kita ni ada sangat banyak buku, tetapi bagaimana kita nak memelihara buku-buku kita daripada kena makan dengan nanai, daripada rosak, kena air dan sebagainya kan. Jadi buku ini, pemeliharaan buku dan manuskrip, ada menunjukkan kepada saya lah, maksudnya sebagai pembaca, kita lihat bagaimana buku-buku ini juga dapat dijaga, dipelihara. Adalah diberikan tips dan sebagainya. Juga
menarik untuk kita tengok bagaimana kita mahu menjaga buku kita. Kadang-kadang kita dapat tengok manuskrip lama misalnya kan, lagilah sampai nak kena pegang dengan sarung tangan misalnya kan. Saya juga ada ni dasar buku negara, yang mana ini dikeluarkan oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia satu waktu dahulu, tetapi masih lagi dalam proses, seingat saya lah, masih lagi dalam proses untuk rombakan dan sebagainya. Jadi kita tak tahu, tengok apa kemungkinan yang akan dilakukan oleh MKM nanti. Tapi ada dasar buku negara. Okey, saya sebutkan tadi tentang memahami penerbitan. Jadi sebagai penerbit buku juga, saya harus tahu juga apakah yang ada di sebalik proses-proses penerbitan sesebuah buku itu. Jadi saya mendapatkan buku daripada Hamidi Muhammad Adnan juga, iaitu Memahami Penerbitan Buku. Dalam ni adalah beliau kongsikan anatomi penerbitan buku itu sendiri, bagaimana menjadi seorang penerbit, dari segi layout, dari segi editing dan sebagainya lah. So boleh tengok juga. Dan saya juga amat gemar mengetahui tentang hal-hal berkaitan dengan penerbitan dan percetakan ni. Jadi saya dapatkan juga buku ini, iaitu Penerbitan dan Percetakan Buku Melayu, iaitu pada tahun 1807 hingga 1960, yang ditulis oleh Mat Sidin Ahmad Ishak. Bagaimana kajian yang dibuat oleh beliau membantu juga kepada kita melihat bagaimana sejarah awal dunia penerbitan dan juga percetakan tanah air pada waktu itu. Ini antaranya lah yang menarik juga. Dalam masa sama, walaupun saya terbit buku dan juga zin, tetapi saya juga nak tahu konsepnya, terutamanya sekarang ini di fasa orang bercakap-cakap tentang hal-hal yang berkaitan dengan digital. Jadi penerbitan majalah hiburan dalam era digital, ini ditulis oleh Syahrul Nazmi Sanusi dan juga Siti Eza Laila Mustafa. Saya juga melihat bagaimana kita nak menerbitkan buku ataupun menerbitkan majalah dalam era digital. Ada juga dinyatakan macam mana pengaruh digital memainkan peranan untuk berkembangnya proses penerbitan dan juga berkembangnya akses terhadap bahan bacaan juga. Itu ditulis oleh mereka dalam buku tersebut. Juga apabila bercakap tentang buku, kita tak hanya melihat buku tu dalam bentuk lokal saja. Maksudnya kebijaksanaan tempatan ini, kearifan tempatan ini harus dikembangkan. Dan bagaimana antara cara untuk mengembangkan kearifan tempatan adalah dengan menterjemahnya dan juga membuat pelesenan hak cipta ke antarabangsa, ke mereka antarabangsa. Jadi saya melihat bagaimana proses-proses ataupun potensi terjemahan itu boleh diketengahkan dan boleh dikedepankan dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya mencari bagaimana nak melihat terjemahan-terjemahan ini berlaku prosesnya. Saya mendapatkan buku Kritikan Terjemahan, Potensi dan juga Batasan, yang ditulis oleh Katarina Rice. Ini diterbitkan oleh ITNM ataupun sekarang ni dah ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Jadi dalam ini juga ada dinyatakan bagaimana kritikan terjemahan, potensinya, bagaimana batasan, apakah batasan yang ada untuk menterjemah. Tetapi dalam masa sama juga kita melihat juga terjemahan masa kini, trend dan perspektif daripada ini ITBM. Ini juga ada menceritakan tentang terjemahan masa kini, apa yang sebenarnya ditulis oleh Gunilla Enderman dan juga Margaret Rogers. Jadi bagaimana melihat perspektif, kalau tengok kat sini, komunikasi dan banyaklah yang berkaitan dengan terjemahan yang ditulis oleh mereka. Dan ini juga saya jadikan rujukan untuk melihat bagaimana terjemahan berlaku. Okey, yang saya kongsikan tadi kebanyakannya adalah buku-buku, bukan kebanyakannya, memang semuanya adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit Malaysia dan ditulis oleh penulis-penulis dari Malaysia. Ada juga yang dari luar negara untuk terjemahan tersebut. Tetapi saya juga ada melihat juga situasi-situasi berkaitan dengan buku, tentang buku yang berada di luar negara. Antaranya yang saya ambil adalah negara jiran kita, negara serumpun, iaitu Indonesia. Dan saya membaca tulisan daripada Salman Faridi tentang 50 kisah tentang buku, cinta dan cerita-cerita di antara kita. Ini okey. Jadi agak menarik juga dengan membaca catatan daripada Salman ini. Namun dalam masa sama saya melihat juga bagaimana buku perkembangannya akan dilihat dari semasa ke semasa. Jadi ini membuatkan kita tertanya-tanya, apakah buku akan menjadi sesuatu yang lebih
mengujakan di masa akan datang. Itu mungkin saya boleh kata mengujakan di masa akan datang, tapi kita boleh bahaskan, kita boleh diskusikan. Anda mungkin boleh ada pandangan anda sendiri, sila tinggalkan di ruang komen, tak ada masalah. Dan saya membaca penghancuran buku dari masa ke masa. Penghancuran buku dari masa ke masa yang ditulis oleh Fernando Baez. Ini juga saya dapatkan dari Indonesia pada waktu kembara saya ke sana dahulu. Dan disebabkan kami juga bukan hanyalah penerbit buku, saya juga terlibat dalam terjemahan tadi, dan saya juga terlibat dalam membangunkan kafe buku Ohad ataupun Kabo. Jadi sebagai sebuah kafe buku yang menjual buku, sebagai penerbit yang pastinya juga menjual buku, dan sebagai penjual buku sendiri, saya mahu melihat bagaimana menjadi penjual buku itu memainkan peranannya sendiri. Dan ini antara buku yang saya baca juga pada awalnya dulu, iaitu Rebel Bookseller, Why Indie Business Represent Everything You Want to Fight For or From Free Speech to Buying Local to Building Communities. Dan ini adalah antara buku yang sangat menarik saya baca satu ketika dahulu. Bila saya tengok balik untuk video kali ini, saya rasa macam nak ulang baca. Dan insyaAllah saya dapatkan waktu tu di Big Bad Wolf punya jualan lah. Dan seterusnya kita bercakap tentang penulis, kita bercakap tentang penerbit, dan kita bercakap tentang komuniti. Tadi saya ada sebutkan tentang komuniti sikit. Jadi dalam komuniti ataupun sebagai booktuber sendiri misalnya, kadang-kadang kita pun ada kelab membaca, kita ada kelab penulis, kita ada kelab penerbit, macam-macam lah kan, persatuan itu, persatuan ini. Jadi The Maeve Binchy Writers Club, ini adalah antara boleh nampak okey, ini adalah antara catatan yang agak menarik untuk saya telusuri waktu itu, yang mana dia menceritakan tentang the publisher, and then lepas tu the writers agent, macam-macam lah sebenarnya. Dan agak menarik. Saya dah tak ingat dah sebenarnya saya dapatkan buku ni di mana, tapi kalau anda jumpa nanti, insya-Allah anda boleh cuba dapatkan. Dan ada dua lagi. Ini antara buku yang agak menjadi kesayangan saya juga, dan boleh tahan tak dia punya orang kata apa, harganya boleh tahan jugalah. So tapi ya, pelaburan yang berwala untuk kita miliki dan kita letakkan di dalam koleksi peribadi kita jugalah. So ni tada, alright, 100 books to read and reread, Michiko Kakutani. So ini adalah antara buku yang saya dapatkan, saya dengan Eja kita beli kat Kinokuniya. Jadi ini, dan penutup kepada sesi kita pada hari ini, hari ini adalah inilah buku, antara buku yang saya rasa sangat macam comelnya kan. Dan baca tu macam agak taklah terlalu ambil masa yang lama, tetapi sangat menarik untuk diulang baca, iaitu I Will Judge You by Your Bookshelf, Grant Snider. So I Will Judge You by Your Bookshelf. Jadi ini adalah buku yang saya suka, sebab ilustrasinya, lepas tu dia punya cynicalnya, dan ini adalah satu buku yang saya juga suka untuk ulang baca. Baik, okey. Jadi itu sedikitnya buku tentang buku yang ada dalam koleksi peribadi saya. Sebenarnya mungkin ada lagi, tapi saya tak adalah nak membelik setiap rak buku yang ada. Cuma setakat ini itulah yang saya terfikirkan ataupun yang saya nampak di rak buku, yang mana buku tentang buku. Mungkin anda juga ada koleksi buku tentang buku yang ada, dan anda boleh kongsikan di ruang komen. Sebabnya saya pun nak tahu juga, mungkin ada yang saya tak ada, jadi saya mungkin boleh dapatkannya. Apapun, terima kasih kepada anda semua, tuan-tuan dan puan, kerana sudi menonton video ini. Jika anda masih baru dan belum subscribe, belum like, belum tekan loceng, sila buat demikian. Jika anda mahu, tak ada pasangan, jangan risau. Jika anda mahu, silakan like, komen, dan juga subscribe, dan juga tekan loceng untuk notifikasi seterusnya. Dan jika ia memberi manfaat, mohon sebarkan kepada lebih ramai halayak, supaya kita dapat sama-sama melihat buku-buku yang ada tentang buku ini. Dan sampai bertemu lagi dalam video yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera. Buku gaya hidup kita.